penderitaan. 我们在苦难中，我们举行一个庆典。 Saudara-saudara, waktu kita membaca tema ini, 当我们读到这个题目的时候， waktu kita mendengar tema merayakan penderitaan, 当我们读到这个苦难中之 mungkin 庆典的时 berbagai 候， respon, berbagai reaksi bisa timbul terhadap tema ini. 可能我们会有一些的反应。 Mungkin di antara kita ada yang berkata, 可能在我们中间有的会说， hah, tidak salah, penderitaan harus dirayakan. 怎么能够欢庆苦难呢？ Kalau anak muda mungkin bisa berkata, gila Lundro, masa penderitaan harus 可 dirayakan. 能年轻人会说你太疯狂了。 Saudara-saudara, mungkin sikap ini adalah sikap yang asing bagi kita. 可能这个态度是对我们来说很陌 Bahkan 生， mungkin ini adalah sikap yang aneh bagi kita. 而且可能是很奇怪的一个态度。 Menderita tetapi bersuka cita. 我们受苦怎么能够喜乐呢？ Menderita tetapi bergembira. 我们受苦怎么能够快乐呢？ Menderita tetapi berbahagia. 我们受苦怎么能够感觉到幸福呢？ Kesukaran tetapi dirayakan. 苦难，但是要被这个庆祝。在神的 Alkitab 手 berkata, 圣经说， bersuka cita, 你要欢喜快乐， bergembira, 你要快乐， berbahagia 你要感觉到幸福。 jika kamu harus menderita karena nama Yesus. 当我们能够为主的名而受苦的时候， Selamat merayakan penderitaan di dalam Kristus. 让我们正是能够在苦难中。 Shalom, selamat siang. 平安，弟兄姐妹 Shalom, 们 selamat siang. Apa kabar siang ini? Nah, puji Tuhan baik luar biasa. Mari sama-sama kita membuka satu bagian Alkitab 让 kita. 我们翻开一处的经文， Dari 1 Petrus pasalnya yang keempat. 彼得前书第4章 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai ayat 19. 第12到第19节。 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 19. 彼得前书第4章第12到 Kalau 第 sudah 19 mendapatkannya, 节。 kita akan membaca secara bergantian bahasa Mandarin ayat 12 bersama-sama dengan Pak Johan, ayat 13 dalam bahasa Indonesia, nanti 19 kita baca bersama-sama. 彼得前书第4章12节到19节，用中文的我们念双节。来，亲爱的弟兄啊，有火炼的实验临到你们，不要以为奇怪，是否是遭遇非常的事？ Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. 你们若为基督的名受辱骂，便是有福的，因为神荣耀的灵藏在你们身上。 Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. 若为做基督徒受苦，却不要羞耻，倒要因之名归荣耀给神。 Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? 若是一人仅仅得救，那不全尽和犯罪的人将有何地可占呢？ Sama-sama 19. Karena itu, 所以 baiklah juga 照 mereka yang 上帝 harus 旨意 menderita 受苦的 karena 人 kehendak Allah, 要以 menyerahkan 身为 jiwanya 善 dengan 将 selalu 自己 berbuat 灵 baik 魂交 kepada 于那 pencipta 信士的 yang 造化之主。 setia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， kita bersyukur kita sudah memasuki minggu yang baru dan juga bulan yang baru. 我们 pada 感谢 hari ini. 神，我们能够进入到新的一个月份，进入到第一个主日， Memasuki bulan yang baru. 进入到新的月份， Di dalam kehidupan kita bergereja, 在我们教会的生活 berarti 里 kita 面 juga，sudah masuk di dalam satu tema bulanan yang baru di sepanjang bulan ini. 也就是说，我们进入到这个月的第一个主题里面。 Di sepanjang bulan ini kita akan berbicara tema-tema yang berhubungan dengan penderitaan. 那么在这个月里面，我们要思想很多有关苦难的题目， Sesuai dengan tema besar kita di sepanjang tahun 2019, 就好像我们今年所定下的大 yaitu 主题 bagaimana 一 kita 样。 bisa bertumbuh dewasa di dalam Kristus. 我们怎么能够在基督里面成长成 Salah 熟？ satu aspek yang ingin kita perdalam lebih mendalam lagi, 我们要更深入的， yaitu bagaimana kita bisa bertumbuh dewasa di dalam penderitaan kita sebagai orang-orang yang percaya 我们 kepada Kristus. 身为信主的人，我们怎么能够在苦难中成熟呢？
Dan pada hari ini kita akan mulai dengan satu tema, merayakan penderitaan. 那么今天我们要用一个主题来开始，就是苦难中的庆典。 Merayakan penderitaan. 我们在苦难中，我们举行一个庆典。 Saudara-saudara, waktu kita membaca tema ini, 当我们读到这个题目的时候， waktu kita mendengar tema merayakan penderitaan, 当我们读到这个苦难中之庆 mungkin 典的时 berbagai 候， respon, berbagai reaksi bisa timbul terhadap tema ini. 可能我们会有一些的反应。 Mungkin di antara kita ada yang berkata, 可能在我们中间有的会说， hah, tidak salah, penderitaan harus dirayakan. 怎么能够欢庆苦难呢？ Kalau anak muda mungkin bisa berkata, gila Lundro, masa penderitaan harus 可 dirayakan? 能年轻人会说你太疯狂了， Hidup aja udah susah, Waman- gimana penderitaan harus dirayakan? 我们活着就很困难了，怎么还 Masih 能够去 waraskah saya 欢 kalau saya harus merayakan penderitaan? 我怎么能够去在苦难中有这个 Atau 欢 mungkin 庆 juga 呢？ akan ada yang berkata, oke lah kalau penderitaan harus dirayakan. 那么有的人觉得，若是在苦难中，我们仍然有这个 Penderitaan 庆典 seperti 的话， apa yang harus kita 那么 rayakan? 我们要庆祝什么样的苦难呢？ Apa kebaikan di balik penderitaan yang harus kita rayakan? 那么在苦难的背后有什么恩典可以被庆祝呢？ Bagaimana kita bisa merayakan penderitaan di dalam hidup 我 kita? 们怎么能够在生命中来庆祝这个苦难呢？ Mengapa kita harus merayakan 为什 penderitaan? 么我们要庆祝苦难呢？ Mungkin banyak lagi reaksi atau respon yang bisa muncul dari tema ini. 可能从这个题目里面还有很多这个反应。 Saudara-saudara, Alkitab mengatakan kepada kita, 弟兄姐妹，圣经告诉我们说， khususnya dari 1 Petrus pasal 4 ayat 12 yang sudah ayat 12 sampai 19 yang sudah kita baca tadi. 特别是刚才彼得前书第4章第12到第19节， Alkitab memberikan kita beberapa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. 那么圣经给我们好几个答案。 Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 13 bagian A, 第4章第13节的上半节， Alkitab berkata bersukacitalah 圣经说倒要欢喜， atau bergembiralah 也就是说你要喜乐， sesuai dengan bagian yang kamu dapat di dalam penderitaan Kristus. 就照着你们在苦难中所得到的一份。 Lalu ayat 14 diulangi sekali lagi, berbahagialah kamu 那么在第14节说到你们是有福的， jika kamu harus dinista karena nama Kristus. 若是你们受苦乃是因着基督的名。 Saudara-saudara, dari bagian firman Tuhan ini kita bisa melihat satu 弟兄姐 kebenaran. 妹，从这一段的经文，我们可以看见一个事 Alkitab 实。 berkata bersukacitalah, 圣经说我们要喜乐， bergembiralah. 我们要欢喜快乐。 Kalau kamu harus menderita karena Kristus. 若是你们是因着基督而受苦的话， Berbahagialah jika kamu harus dinista oleh karena nama Kristus. 若是你是因着基督的名受辱骂，你们是有福的。 Jadi Alkitab mengatakan kepada kita ada penderitaan yang harus kita rayakan. 所以圣经告诉我们说，我们有一些的苦难是可以被庆祝的。 Ada penderitaan yang harus kita terima dengan sukacita. 我们有一些苦难，我们应该要带着欢喜的心来领受 Ada 的。 penderitaan yang harus kita terima dengan hati yang gembira. 有一些苦难，我们要用欢喜的心来领受它。 Ada penderitaan yang harus kita sambut dengan bahagia. 那么有一些苦难，我们要用一种幸福的感觉来 Yaitu 迎接 jika 它。 kita menderita karena Kristus. 那就是当我们是因着基督的名而 Kalau 受 kita 苦的 menderita 话， oleh karena nama Kristus. 若是我们受苦乃是因着基督的名， Jika kita menderita oleh karena kebenaran. 或者我们受苦乃是因着主的真理， Saudara-saudara, inilah penderitaan yang patut untuk kita rayakan. 这就是我们配的来欢庆的苦难， Bukan penderitaan yang kita alami oleh karena dosa atau oleh karena kejahatan yang kita lakukan. 并不是因着我们罪、我们的过犯而领到的苦难。 Oleh sebab itu Alkitab di dalam ayat 15 berkata, 所以在15节圣经告诉我们说， jangan ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. 你们中间切不可有人因为杀人、偷窃、作恶、好管闲事而受苦。
Saudara-saudara, kalau kita menderita oleh karena kejahatan kita, 若是我们因着作恶而受苦的话， kalau kita menderita oleh karena dosa kita, 我们因着我们的罪过而受苦的话， itu bukanlah penderitaan yang patut untuk kita 那 rayakan. 不是我们配得来欢庆的苦难。 Kalau kita melakukan korupsi, kita ditangkap oleh KPK, 就是我们贪污被这个肃贪委员会抓 lalu kita 去的话， dimasukkan ke dalam penjara. 然后我们下到监牢里， Di sana kita menderita, 在那里我们受苦， itu bukan penderitaan yang patut untuk kita 不是 rayakan. 配得我们欢庆的苦难。 Kalau kita melakukan satu kejahatan, 就是我们做一个坏事的话， kita ditangkap oleh polisi, 后来警察抓住了我们， kita dimasukkan dalam hotel Prodeo, di dalam penjara, di sana kita menderita, 然后下到监牢里面， itu bukan penderitaan yang 这 lain. 种苦不是可以欢庆的苦 Kalau 难。 kita melakukan satu kejahatan, 我们做一件坏事， kita ditangkap, kita digebukin oleh massa sampai babak belur, kita menderita. 我们被众人抓了，然后大家都在打我们， Itu bukan penderitaan yang harus dirayakan. 那不是一个可以欢庆的苦难。 Tetapi Alkitab berkata, 但是圣经告诉我们说， jika kamu harus menderita oleh karena Kristus, 就是因着基督的话，我们受苦， bersukacita, 我们应该喜乐， bergembiralah, 我们应该欢庆， berbahagia. 我们应该感觉到幸福。 Saudara-saudara, ini yang secara konsisten dibicarakan di dalam surat 1 Petrus. 这是彼得前书这个重重复复所提到的事。 Kalau kita membaca dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 20 dan 21, 若是我们看彼得前书第2章的话， di sana Alkitab berkata, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah, sebab untuk itulah kamu dipanggil. 第20节哪里说到：你们若因犯罪受责打，能忍耐，有什么可夸的呢？但你们若因行善受苦，能忍耐，只在神看来是可爱的。 Saudara-saudara, Alkitab mengatakan kepada kita, 圣经告诉我们说， jika kita harus menderita karena kita berbuat baik, 就是我们行善，我们受苦的 jika 话， kita harus menderita oleh karena kebenaran, 我们因着真理受苦的话， Alkitab berkata itu adalah kasih karunia Allah. 圣经说那是神的恩典， Itu adalah anugerah Allah bagi kita. 是神赐给我们的恩 Bahkan 典。 Alkitab katakan untuk itulah kita dipanggil. 甚至圣经告诉我们说，我们是因此而蒙召的。 Lalu dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai 14, 然后在第3章是34节， Alkitab berkata, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. 你们若是热心行善，有谁害你们呢？你们就是为义受苦，也是有福的。不要怕人的威胁，也不要惊慌，只要心里尊主基督为圣。 Saudara, Alkitab mengatakan jika kita harus menderita juga oleh karena kebenaran. 圣经告诉我们说，我们若是因真理而受苦的话， Jika kita harus menderita juga oleh karena Kristus, 或者因着基督而受苦的话， maka kamu akan berbahagia. 圣经说我们是有福的人。 Oleh sebab itu Alkitab berkata bersukacita, 所以圣经告诉我们说，要喜乐的， berbahagialah kamu, 要感觉到很幸福， bergembiralah kamu 我们要很快乐， oleh karena penderitaan yang engkau alami oleh karena nama Kristus. 因为我们经历的苦难是因着基督的名。 Jadi penderitaan oleh karena Kristus adalah penderitaan yang layak untuk kita 因 rayakan. 此，因着基督而受的苦难是值得去欢庆的。 Saudara-saudara, mungkin sikap ini adalah sikap yang asing bagi kita. 可能这个态度是对我们来说很陌生， Bahkan mungkin ini adalah sikap yang aneh bagi kita. 而且可能是很奇怪的一个态度。 Menderita tetapi bersukacita. 我们受苦怎么能够喜乐呢？ Menderita tetapi bergembira. 我们受苦怎么能够快乐？ Menderita tetapi berbahagia. 我们受苦怎么能够感觉到幸福呢？ Kesukaran tetapi dirayakan. 苦难，但是要被这个庆祝， Saudara-saudara, inilah yang disebut dengan paradoks. 这就是所谓一个很矛盾的事。 Paradoks itu di luarnya kelihatannya seperti bertentangan. 看起来
从外面看起来是相对的， tetapi di dalamnya sebenarnya sejalan. 但是里面却是平行的。 Di luarnya seperti satu kontradiksi, 外面看来是很矛盾的事， tapi di dalamnya sebenarnya harmonis. 但是里面却是很和谐。 Bagi orang percaya, 对一个信主的人， penderitaan karena iman 因着信心而受的苦难， bukan untuk ditangisi, 不是让我们感觉到悲伤痛苦的事， tetapi untuk dirayakan. 但是我们应该因此而欢庆。 Itulah yang diajarkan oleh firman Tuhan 那 kepada 就是 kita. 神的话语告诉我们的。 Saudara-saudara, satu pertanyaan yang akan kita renungkan bersama-sama untuk lebih mendalami tema ini. 那么我们更深入的来了解这一段的经文，这个真理，我们要思想一件事： Mengapa kita harus merayakan penderitaan 我 di 们 dalam 为 Kristus? 什么要在基督里面欢庆苦难呢？ Mengapa kita harus merayakan penderitaan di dalam Kristus? 为什么要在基督里欢庆苦难呢？ Hari ini kita akan melihat beberapa jawaban yang diberikan oleh firman Tuhan. 今天我们要从圣经里面看见一切的答案， Khususnya dari 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 19 yang sudah kita baca tadi. 特别是刚才念过的彼得前书第4章12到19节。 Alasan yang pertama, 第一个原因， karena penderitaan yang kita alami di dalam Kristus 因为我们在基督里面所受的苦 adalah sebuah ujian iman. 是信心的考验， Karena penderitaan yang kita alami di dalam Kristus 因为在基督里面所受的 adalah 苦 sebuah ujian iman bagi kita. 是对我们来说是信心的考 Saudara-saudara, itu yang 验。 dikatakan oleh Alkitab di dalam ayat 12. 那么12节哪里告诉我们？ Alkitab berkata, saudara-saudara yang kekasih, 圣经告诉我们说：“亲爱的弟兄们啊， janganlah kamu heran akan nyala api siksaan 有火炼的试验临到你们，不要以 yang 为奇 datang 怪， kepadamu sebagai ujian. 那是一个试炼， Atau dalam terjemahan lain dikatakan yang datang untuk menguji engkau. 也就是说考验我们， Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. 好像看起来有一个非常的事领到我们。” Saudara-saudara, latar belakang surat 1 Petrus 弟兄姐妹，彼得前书的背景 itu ditulis oleh Rasul Petrus kepada orang-orang Kristen yang ketika itu tersebar di perantauan. 是彼得写给分散在各地的基督徒。 Saudara-saudara, orang-orang Kristen yang tersebar di perantauan 那么那些分散在各地的基督徒们， ketika itu mengalami penderitaan yang begitu hebat oleh karena iman mereka 他 kepada 们 Kristus. 因着信耶稣而受很大的逼迫、很大的苦 Mereka 难。 ditangkap, 他们被抓， mereka dipenjarakan, 被下到监牢里面， mereka disiksa, 然后被虐待， bahkan mereka dibunuh. 甚至被杀害。 Jadi mereka mengalami satu penderitaan yang begitu hebat oleh karena iman mereka 他 kepada 们 Kristus. 因着对基督的信心而受很大的苦难。 Saudara-saudara, di tengah-tengah penderitaan yang begitu hebat yang dialami oleh orang-orang Kristen di perantauan, 那么在分散在各地的基督徒所经历的大苦难， Rasul Petrus mengingatkan mereka. 彼得就提醒他们： Saudara-saudara yang kekasih, 亲爱的弟兄们啊， janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu 你不要奇怪有火炼的试验临到你们， sebagai ujian bagi kamu. 其实这是一个考验， Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa 好像 terjadi 有一个 atas kamu. 你们好像你们遭遇一个非常的事。 Saudara-saudara, menarik untuk kita mengamati ayat ini. 这一节很应该让我们受吸引， Karena dalam ayat ini Rasul Petrus mengingatkan orang percaya 因为这一节里面彼得他提醒信主的人， supaya mereka jangan heran dengan kesukaran atau penderitaan yang digambarkan sebagai nyala api siksaan yang sedang terjadi di tengah-tengah mereka. 让他们不至于因着火炼的试验而感觉到一个好像遭遇一个非常的事， Sebagai seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi di dalam hidup mereka. 好像他们在生命中经历一个非常的事。 Dengan kata lain, firman Tuhan mengingatkan 也就是说，神的话提醒我 bahwa 们， kesukaran atau penderitaan yang terjadi oleh karena iman kepada Kristus 因着我们对基督的信心而经历的苦难，
adalah satu hal yang biasa, bukan hal yang luar biasa. 是很平常的事，不是非常的事。 Jadi penderitaan yang dialami oleh orang percaya, 也就是说，信主的人所经历的苦难， penderitaan yang kita alami oleh karena iman kita kepada Kristus, 我们因着信耶稣而经历的苦难， itu bukanlah hal yang luar 不 biasa. 是一个很非常的事， Itu adalah hal yang 是 biasa. 很平常的事。 Saudara, mengapa penderitaan yang dialami oleh orang percaya itu bisa disebut sebagai sesuatu yang biasa? 为什么信耶稣的人所经历的苦难被说成是一件很平常的事呢？ Tidak perlu dipandang sebagai sesuatu yang luar 我 biasa. 们不需要把它看为一个很非常的事。 Alkitab memberikan jawaban di dalam ayat yang ke-12. 那么，圣经在12节里哪里告诉我们它的答 Karena 案？ penderitaan adalah sebuah ujian bagi orang percaya. 因为这个苦难是给信主的人的一个试验。 Saudara-saudara, ujian berasal dari Allah. 试验、考验是从神哪里来的？ Sifatnya adalah baik. 它的性质是好的， Tujuannya adalah untuk memurnikan iman orang percaya dan untuk membangun hidup orang 那 percaya. 么它的目的是要让基督徒的信心能够得到接近。 Saudara-saudara, ujian berbeda dengan pencobaan. 那么试验跟试探是不一样的。 Walaupun diterjemahkan dari kata yang sama di dalam Alkitab, 虽然圣经里面用同样的资源来说这句话，这件事 ujian itu biasa diterjemahkan sebagai trial. 试验就是一个考验， Pencobaan diterjemahkan sebagai temptation. 考验就是一种试验。 Saudara-saudara, dari kata yang sama, 那么在同样的资源里面， juga di dalam satu peristiwa yang sama, 也是在一个同样的事件里面， tetapi konsepnya berbeda, 但是它的这个观念是不一样的， pengertiannya berbeda. 它的解释也不一样。 Setidaknya ada 3 perbedaan antara ujian dan pencobaan. 试验跟考验最起码有3种的解释。 Yang pertama adalah asalnya. 第一就是它的原因， Ujian berasal dari Allah. 试验是从神哪里来的， Pencobaan berasal dari iblis. 试探是从魔鬼来的。 Karena itu kalau saudara baca dalam Yakobus pasal 1 ayat 13, 所以你若是看雅各书第1章13节 Alkitab 的话， mengatakan Allah tidak pernah mencobai siapapun. 那么圣经告诉我们说，上帝从来没有试探一个人。 Perbedaan yang kedua adalah 那么第二个分别是 sifatnya. 它的性质， Ujian bersifat baik, 试验它的性质是良善的， pencobaan bersifat jahat. 那么试探它的性质是坏的。 Dan perbedaan yang ketiga adalah tujuannya. 那么第3个分别是它的目的， Ujian adalah untuk membangun hidup orang percaya. 试验是为了建造信徒们的生命， Pencobaan adalah untuk menjatuhkan, menghancurkan hidup orang 试 percaya. 探是为了破坏基督徒的生命。 Jadi dalam sebuah peristiwa, 所以在一个事件里面， iblis bisa menggunakan peristiwa itu untuk menjatuhkan kita, untuk menghancurkan kita. 魔鬼可以借着这个事件来破坏我们， Itulah yang disebut dengan pencobaan. 那就是所谓的试探。 Tetapi dalam peristiwa yang sama, 但是在同样的事件里 Tuhan 面， bisa memakai itu untuk satu kebaikan bagi kita. 上帝可以借着这个事件让我们得到好处， Untuk semakin memurnikan iman kita. 让我们的信心更纯洁， Untuk semakin membangun hidup kita. 让我们的生命更被建造， Itu namanya ujian. 那就是所谓的试验。 Saudara-saudara, penderitaan yang dialami oleh orang-orang Kristen yang menerima surat yang dikirimi oleh Rasul Petrus 那么这些拿到彼得写的信的那些基督徒们， adalah penderitaan yang dimaksudkan untuk ujian iman yang sifatnya adalah baik dan tujuannya untuk memuliakan hidup 他 orang 们 percaya. 是经历了神的试验，是让他们的生命得到建造，对他们来说是好的。 Saudara-saudara, pemahaman bahwa penderitaan hidup di dalam Tuhan 那么在基督里面的生命的解释， adalah sebuah ujian iman bagi orang percaya. 对基督徒来说是信心的考验， Itu yang harus kita mengerti dengan baik. 是我们应该好好去明白的一件 Pemahaman yang 事。 demikian yang harus ada di dalam diri kita, di dalam hidup kita. 那么这种的了解应该是能够出现在我们的心里面，
Hanya dengan cara demikian kita bisa melihat penderitaan yang kita alami oleh karena iman kita kepada Kristus sebagai sebuah kebahagiaan, sebagai sebuah sukacita, sebagai sebuah kegembiraan. 那么，因此我们就知道，我们所经历的苦难是神的考验，是神的试验，会带给我们祝福的。 Saudara-saudara, itulah yang dilakukan oleh Ayub di dalam hidupnya. 这就是约伯在他的生命中所经历的。 Pengertian yang demikian yang dimiliki oleh Ayub di dalam dirinya. 那么，约伯他很明白这件事。 Kita semua sepakat bahwa Ayub adalah manusia yang pernah hidup di muka bumi ini yang mengalami penderitaan yang begitu dahsyat. 我们都同意，约伯是这个活在世界上的其中一个人，他经历了一个很大的苦难。 Ayub kehilangan seluruh harta bendanya dalam sekejap. 他在一霎间失去了他所有的财富， Ayub kehilangan seluruh anak-anaknya di 他 dalam 也 sekejap. 失去了他的儿女们。 Bahkan dalam tanda kutip Ayub juga ditinggalkan oleh istrinya di tengah-tengah penderitaannya. 甚至在他苦难中，他的妻子也离开了他， Yang terus mencemooh dia. 甚至一直在 Yang 批 terus 评他， mencela dia. 一直在指责他， Bahkan mempertanyakan Allahnya di tengah-tengah penderitaan yang 甚 dialami 至 oleh. 在约伯经历苦难的时候，他的妻子问起他的上帝。 Tetapi kalau kita membaca kisah hidup Ayub, 这是我们继续的看约伯的生平。 setelah dia melewati seluruh fase penderitaan yang begitu berat di dalam hidup, 当他经历了这个诸般的苦难以后， di dalam Ayub pasal 23 ayatnya yang ke-10 Alkitab berkata, 那么圣经在约伯记第23章10节那里说到， karena aku tahu jalan hidupku, 因为我知道我生命的道路， seandainya ia menguji aku, 若是他在考验我的话， Ayub berkata, 约伯说， aku akan timbul seperti emas. 我将要被炼成为纯洁的金晶一样。 Saudara-saudara, Ayub mengerti, 约伯他知道， Ayub menyadari 他醒悟到， bahwa penderitaan yang terjadi dalam hidupnya diizinkan oleh Allah 他经历的苦难是神允许的， untuk kebaikannya, 是为着他的好， untuk satu tujuan yang mulia, 有一个荣耀的目的， untuk membentuk hidupnya semakin murni, semakin mulia 来 seperti emas. 塑造他的生命能够更纯洁，能够更荣耀，好像金晶一 Itulah 样 yang。membuat Ayub tetap bisa bertahan. 那就是让约伯能够坚守得住的一个原因， Bahkan tanda kutip bisa merayakan penderitaan yang begitu luar 甚 biasa 至 di 他 dalam 能 hidup. 够欢庆一个沉重的苦难。 Saudara-saudara, kemuliaan hidup hanya kita bisa dapatkan melalui ujian hidup. 弟兄姐妹，我们能够在生命中经历考验以后，我们欢庆我们的生命。 Tanpa ujian, kita tidak akan pernah naik kelas di dalam hidup kita. 那么，生命中若不经过考验的话，我们就不会升级的。 Nah, dulu waktu SD saya ingat saya punya seorang teman dekat yang sangat dekat sekali. 小学的时候有一个我很好的同学， Teman ini rajin sekali datang ke sekolah. 这个同学很殷勤的上 Dia 学， rajin belajar. 他也很殷勤的学习， Tetapi setiap kali ujian mukanya nggak pernah kelihatan. 但是每一次要考试的时候就 Tiap 看不 kali 到 ada 他， ujian dia tidak pernah datang. 每一次考试他就没有来。 Nggak heran Puji kalau Tuhan. saya SD 6 tahun udah selesai, 我小学6年已经毕业了， dia 12 tahun baru selesai. 他12年才毕业。 Saudara, 弟兄姊妹， ujian harus kita lewati di dalam hidup kita. 我们在生命中要经历这个考验、考试， Hanya dengan ujian kita bisa naik kelas 那 dalam 么 hidup. 经历了考验，我们才能够升级。 Penderitaan karena iman kepada Kristus 因着对基督的信心而经历的苦难， adalah sebuah ujian iman yang diizinkan oleh Allah terjadi di dalam hidup kita. 是神许可让我们能够经历我们一个信心的考验。 Untuk sesuatu yang baik, 有一个目的，就是对我们有 untuk 好 membangun 处， hidup kita semakin murni, semakin mulia di 来 hadapan Tuhan. 建造我们的生命，能够更纯洁，能够更荣耀神的名。 Tapi hari ini apa yang terjadi dengan kita? 那么今天我们究竟经历了什么事呢？
Jika kita menderita karena iman atau ketaatan kita kepada Allah, 就是我们因着我们的顺服，因着我们的信心而经历苦难的话， bukankah seringkali kita merasa heran 我们岂不是常常会觉得很奇怪吗？ dan menganggap itu sebagai sesuatu yang tidak biasa terjadi di dalam 我 hidup 们 kita? 觉得那是一个不平常的事，是一个非常的事。 Waktu kita menghadapi kesukaran, penderitaan di dalam hidup kita, 那么，当我们经历苦难的时候， kita mulai berteriak kepada Allah. 我们开始向神呼喊， Bahkan kita mulai mempertanyakan Allah. 甚至我们质问神： Kalau Tuhan baik, 神啊，若是你是良善 kalau 的， Tuhan mengasihi saya, 若是你爱我的话， mengapa Tuhan izinkan kesusahan, penderitaan ini terjadi di dalam hidup 怎 saya? 么你让我经历这个苦难呢？ Tuhan, bukankah saya ini orang yang setia ikut Tuhan? 神啊，我岂不是一位很忠心来跟随你的人 Bukankah 吗？ saya ini orang yang rajin melayani Tuhan? 我岂不是一位很殷勤侍奉你的人吗？ Mengapa hidup saya berantakan? 为什么我过着一个不好的 Mengapa 生活 rumah 呢？ tangga keluarga saya banyak masalah? 为什么我的家庭有很多的问题 Mengapa 呢？ usaha pekerjaan saya hancur, 为什么 bangkrut? 我的工作、我的事业会这个破产呢？ Mengapa orang-orang yang saya kasih harus mengalami satu sakit penyakit yang begitu berat? 为什么我爱的人会生重病呢？ Dan mungkin ada ribuan pertanyaan yang bisa kita pertanyakan. 可能我们会问神 Kita 千 selalu 多个问题， merasa heran, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? 我们会觉得很奇怪，我们一直质问神， Kita menganggap itu aneh, sesuatu yang tidak biasa terjadi dalam 我 hidup 们 kita. 觉得那是很奇怪、很非常的事。 Padahal Alkitab mengatakan kepada kita, 其实圣经告诉我们说， jangan heran. 不要感觉到奇 Itu 怪， bukan hal yang luar biasa. 那不是一件很非常的 Itu 事， adalah hal yang biasa. 那是很平常的事。 Jika Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi dalam hidup, 若是神允许你经历苦难的话， itu adalah sebuah ujian iman untuk semakin memurnikan iman kita. 那是让我们的信心经历一个考验，能够变得更纯洁， Dan untuk semakin memuliakan hidup Oke, kita dan di kau- hadapan Tuhan. 而且我们的生命能够更荣耀神的名。 Merayakan penderitaan. 在苦难中欢庆， Alasan yang kedua, 第二个原因， karena penderitaan yang kita alami di dalam Kristus 因为在基督里面我们所经历的事， akan membawa kita mengalami kemuliaan di dalam Dia. 会让我们在他里面得到荣耀。 Itulah yang dikatakan oleh Alkitab di dalam ayat yang ke-13. 那是在第13节那里提到的。 Saudara-saudara, mengapa kita merayakan penderitaan di dalam Kristus? 为什么我们要在基督里面欢庆苦难呢？ Kalau kita mau jujur, penderitaan adalah penderitaan. 若是我们要诚实的说，苦难就是苦难， Kesukaran adalah kesukaran. 困难就是困难， Kesulitan adalah kesulitan. 困难就是困难， Tidak ada sukacita, kegembiraan, apalagi kebahagiaan di dalam penderitaan. 根本在苦难里面没有喜乐，也没有可欢庆的事。 Tetapi Alkitab memberikan kita alasan mengapa kita harus tetap merayakan penderitaan yang kita alami oleh karena Kristus. 但是圣经告诉我们，为什么能够在基督里面受苦的时候能够欢庆的答案， Yaitu karena kita juga akan berbagian di dalam kemuliaannya kelak. 那是因为我们在将来能够在基督的荣耀里面有份。 Ayat 13 Alkitab dengan sangat jelas mengatakan kepada 13 kita. 节圣经很清楚的告诉我们， Sebaliknya bersukacitalah 你们要sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga beroleh, bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. 你们若为基督的名受辱骂，便是有福的，因为神荣耀的灵常在你们身上。 Saudara-saudara menderita sebagai orang percaya, 弟兄姐妹，我们身为相信主的人，我们受苦， berarti kita juga berbagian di dalam penderitaan Kristus. 也就是说，我们在基督里面的苦难也有一份。 Waktu kita berbagian di dalam penderitaan Kristus, 那么，当基督的受苦，我们也有一份的话， itu juga kita berarti kita akan berbagian di dalam kemuliaannya kelak ketika Dia datang kembali yang kedua kali. 我们既然与基督一同受苦，那么当他再来的时候，我们也在他的荣耀里面也有一份。 Ketika kita menderita sebagai orang Kristen, 我们身为基督徒，我们受苦，
Kalau kita mengalami penderitaan oleh karena iman kita kepada 若 Kristus, 是因着我们的信心，我们受苦的话， berarti kita juga sudah berbagian di dalam penderitaan Kristus. 也就是说，我们是与基督一同受苦。 Itu juga akan membuat kita berbagian di dalam kemuliaannya kelak. 这也会让我们在他荣耀显现的时候有份。 Saudara-saudara, kebenaran ini juga yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. 这个真理也是耶稣所教导我们的 Di。dalam khotbah yang sangat terkenal itu khotbah di bukit. 那么在耶稣的登山宝训里面， Matius pasal 5 ayat 11 dan 12 Tuhan Yesus berkata, 那么在马太福音第5章11、12节，耶稣说 berbahagialah kamu 你们是有福的， jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. 若是因着我你们被羞辱的话， Bersukacita dan bergembiralah 你们应该欢喜快乐， karena upahmu besar di sorga. 因为你在天上的福分是很大的。 Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah kamu 耶稣说，你们要感觉到幸福。 jika kamu dianiaya, 若是我们被受逼迫 jika 的 kamu 话， dinista, 若是我们被羞辱 jika 的话， kamu harus menderita oleh karena aku. 若是你因着我而受苦的话， Mengapa? Karena upahmu besar di sorga. 因为我们在天上要领受的祝福是很 Saudara-saudara, 大 hal ini 的。 juga yang disadari oleh Rasul Paulus. 这是保罗醒悟到的一件事。 Sehingga kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus berkata, 所以在这个保罗写给哥林多的信徒们的 di 信里 dalam 面， 2 Korintus pasal 4 ayat 17, 在哥林多后书第4章第17节里面， penderitaan ringan yang kamu alami sekarang 保罗说：“你们所经历的至今至苦的苦难， tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang akan datang. 并不与那以后在永恒里面所得到的荣耀可相比的。 Saudara-saudara, seberat apapun penderitaan yang kita alami di dalam dunia ini oleh karena iman kita kepada Kristus. 当我们因着耶稣而受的苦难， Sebanyak apapun pergumulan hidup yang sedang kita alami oleh karena kita orang yang percaya kepada Kristus. 无论是苦难是多么的沉重，多么的让我们受不了。 Alkitab katakan itu adalah penderitaan yang ringan, 圣经说那是很轻省的， yang tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita peroleh kelak ketika Yesus datang kembali menyatakan kemuliaan. 那么比起当耶稣再来，然后在天上我们得到的荣耀是无可比拟的。 Alasan yang ketiga, 第三个原因， karena ketika kita menderita oleh karena Kristus, 当我们因基督受苦的时候， Roh Kudus bersama-sama dengan kita. 圣灵与我们同在。 Karena ketika kita menderita oleh karena Kristus, 当我们因基督受苦的时 Roh 候， Kudus ada bersama-sama dengan 圣 kita. 灵与我们同在。 Itulah yang dikatakan oleh Alkitab di dalam ayat 是 15. 在15节那里提到的。 Alkitab berkata, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. 那么第14节，你们若为基督的名受辱骂，便是有福的，因为神荣耀的灵藏在你们身上。 Saudara-saudara, Rasul Petrus mengingatkan para penerima suratnya, 彼得他提醒那些收信的人， orang-orang Kristen di perantauan yang sedang menderita oleh karena iman mereka kepada Kristus, 就是那些分散在各地因着他们的信心受苦难的 supaya 基督 mereka 徒， tetap berbahagia, 让他们能够继续的感觉到 supaya 很 tetap 幸 mereka 福， bersukacita, 让他们能够喜乐。 sekalipun mereka harus menanggung penderitaan yang begitu berat di 虽 dalam 然 hidup 他们 mereka. 要承担很重的苦难， Karena Alkitab berkata, sebab roh Allah ada padamu. 因为圣经说神荣耀的灵藏在你们的身上。 Saudara, artinya ketika kita menderita, 也就是说，当我们受苦的时候， kita tidak pernah menderita seorang diri. 我们不是自己在受苦， Kita tidak pernah bergumul sendirian. 我们不是自己在挣扎， Ada Roh Kudus di dalam diri kita. 在我们的身上有上帝的灵， Roh Kudus itu yang akan menolong kita menjalani penderitaan. 圣灵要帮助我们来度过这个苦难， Roh Kudus itu yang akan membela kita. 圣灵要为我们辩护， Roh Kudus itu yang akan memberikan kekuatan kepada kita. 圣灵要给我们力 Roh 量， Kudus yang akan memberikan penghiburan bagi kita. 圣灵要安慰我们。
Di tengah-tengah penderitaan seberat apapun yang kita 无 alami, 论我们所受的苦难是何等的沉重， Tuhan ada bersama-sama dengan kita. 神与我们同在。 Rohnya, Roh Kudus, Roh penghibur itu ada di dalam 他 hidup. 的灵，他安慰的灵与我们同在。 Di dalam penderitaan hidup seberat apapun 无 juga, 论我们经历何等样的苦难， kita tidak pernah bergumul sendiri 我们不是自己在挣扎， karena Roh Kudus bersama-sama dengan kita. 因为圣灵与我们同在。 Bukankah itu pujian tadi yang dibawakan oleh Kur Shalom? 刚才沙鲁斯班所唱的诗歌，岂不是说到这一点吗？ Bersama dia di dalam kesukaran, 在苦难中与他在一 dalam 起， segala penderitaan, kesusahan hidup yang kita alami. 我们所经历的苦难， Ada Allah yang Immanuel, ada Roh Kudus itu di dalam hidup. 有以马内利的神，有圣灵与我们同在。 Benar apa yang dikatakan oleh pujian di dalam pujian Allah peduli. 是的，有一首诗歌说到神关怀我们， Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Saudara, apapun pergumulan kita hari, 我们无论今天经历何等样的苦难， percayalah, 你要相信， kita tidak bergumul sendiri. 我们不是自己在面临它， Ada Roh Kudus bersama-sama dengan 有 kita. 圣灵与我们同在， Dia adalah penolong kita, 它是我们的帮助， sumber kekuatan kita, 它是我们力量的源头， sumber penghiburan kita. 它是我们安慰的源头 Sehingga，di tengah-tengah penderitaan seberat apapun juga, 以至于我们所经历的怎么样的苦 kita 难， tetap memiliki alasan untuk merayakan penderitaan. 我们仍然有一个动力，就是说能够在苦难中来欢庆。 Alasan yang keempat, 第四个原因， karena di dalam penderitaan yang kita alami oleh karena iman kepada Kristus, 因着信心所经历的苦难， kita juga dapat memuliakan Allah. 我们也能够荣耀神的名。 Saudara-saudara, itu yang dikatakan oleh Alkitab di dalam ayat 15 sampai ayat 18. 那是在15节到18节那里提到的。 Saya tidak membacakannya, kita bisa perhatikan di dalam Alkitab kita masing-masing. 我们可以从圣经里面看见， Saudara-saudara, di dalam ayat 15, 在15节那里说 Rasul 到， Petrus mengingatkan para pembacanya 彼得提醒那些读书信的人， supaya jika mereka harus menderita, 就是当他们受苦的时候 janganlah，mereka menderita oleh karena dosa mereka. 不要因着他们的过犯而受 Janganlah 苦， mereka menderita oleh karena kejahatan 不 mereka. 要因着他们的作恶而受苦。 Tetapi di dalam ayat 16 ia berkata, 但是在16节他说， tetapi jika ia harus menderita sebagai orang Kristen, 若是他因着成为基督徒而受苦的 maka 话， janganlah ia malu, 他不要羞耻， melainkan hendaklah ia memuliakan Allah di dalam nama Kristus. 倒要因之名归荣耀给神。 Saudara-saudara, di dalam ayat 16 itu ada dua perintah yang diberikan oleh firman Tuhan kepada orang percaya di tengah-tengah penderitaan. 那么16节那里有2句话告诉那些正在受苦的基督徒。 Ketika kita menderita, yang pertama Alkitab katakan jangan malu. 那么第一处就是说，当我们受 Dan yang 苦，我 kedua 们不要羞耻。 muliakan Allah. 第二，我们要荣耀神。 Saudara-saudara, Rasul Petrus pasti sangat mengerti mengenai hal ini. 彼得当然他很清楚这一点， Karena ia sendiri pernah gagal di dalam perkara ini. 因为他曾经在这件事上失败。 Kitab Injil memberitahukan kepada kita 福音书告诉我们， bagaimana Petrus pernah malu menderita karena Kristus. 彼得他曾经因着为主受难而感觉到羞 Ia 耻。 menyangkal Yesus ketika Yesus ditangkap. 当耶稣被抓的时候，他也否认了主， Ia takut menderita untuk 他 Yesus. 怕为主受苦， Ia malu menderita 他 karena Yesus. 为着以主受苦而感觉到羞耻， Oleh sebab itu 3 kali Petrus menyangkal 所以 Yesus. 他3次否认主。 Tetapi setelah dia bertobat, 但是后来他悔改， hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. 神复苏他的生命。 Kepada orang-orang Kristen di perantauan yang sedang menderita, ia berkata, 那么他对那些分散在各地正在受苦的基督徒说 jangan malu. ：“你们不要感觉到羞耻， Muliakanlah Tuhan di dalam 但 penderitaan. 是要在苦难中荣耀神的名。 Saudara-saudara, jangan malu, tetapi muliakan Allah. 不要羞耻，但要荣耀神 Ini 的 adalah 名。” dua
perintah yang digunakan dalam bentuk waktu sekarang. 这是2件在今天也很实用的 Artinya 命令。 perintah ini juga berlaku bagi orang-orang Kristen yang hidup di zaman ini. 也就是说，这个命令对我们现代的基督徒也很适用。 Perintah ini juga berlaku bagi kita orang percaya yang hidup di zaman ini. 这个命令也对我们这些基督徒还适用的。 Waktu kita mengalami penderitaan oleh karena iman kita kepada Kristus, 当我们因着信心而受苦的时候， kita tidak perlu malu 我 untuk 们不 menderita. 需要因着苦难而羞耻。 Tetapi di dalam penderitaan itu justru kita bisa memuliakan Allah. 但是 Di dalam 在 hidup. 苦难中，我们却能够荣耀神的名。 Saudara-saudara, waktu kita menderita oleh karena iman kita 当我 kepada 们 Kristus, 因着信心而受苦的时候， kita tidak boleh malu, tapi kita harus memuliakan Allah. 我们不可以羞耻，但是要归荣耀给我们的神。 Mengapa harus demikian? 为什么要这样呢？ Alkitab memberikan jawabannya di dalam ayat 17 dan 18. 17节那里告诉我们， Karena pada akhirnya kita akan dihakimi oleh 因为 Allah. 时候到了，我们都要受审判。 Bahkan di dalam ayat 17 Alkitab mengatakan penghakiman itu akan dimulai dari rumah Allah. 甚至这一节说到，这个审判是从神的家起手， Penghakiman itu akan dimulai kepada orang percaya. 这个审判是从信主的人那里开始的。 Saudara-saudara, seluruh hidup kita, 那么我们的一生中， termasuk sikap kita ketika kita menghadapi penderitaan, 包括我们面对苦难的态度， akan kita pertanggungjawabkan di hadapan 我 penghakiman. 们都要在神的审判座前 Kelak 交战 akan。dinilai oleh Allah di dalam penghakiman. 那么神在审判中要评价我们的态度， Oleh sebab itu Alkitab berkata, 所以圣经告诉我们说， jangan malu, 你不要羞耻， tetapi muliakanlah Allah 但 melalui 是你要 penderitaan. 归荣耀给神。 Saudara-saudara, kebenaran ini juga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. 那么这个真理也是耶稣所说的， Di dalam Lukas pasal 9 ayat 26. 在路加福音第9章26节 Tuhan 那 Yesus 里说， berkata, barang siapa malu karena aku, 耶稣说，无论什么人因着我而感觉到羞耻 barang 的 siapa 话， malu oleh karena perkataanku, 那么无论什么人因着我的话而感觉到羞耻 maka 的话， anak manusia juga akan malu terhadap orang itu ketika ia datang di dalam kemuliaannya. 那么当人子从荣耀中降临的时候，也要因着他而感觉到羞耻。 Saudara-saudara, kalau kita perhatikan Lukas pasal 9 ayat 26 itu, 我们注意路加福音第9章26节， konteksnya tidak bisa dilepaskan dari panggilan untuk menderita. 那么这一句话跟我们蒙召受苦是有关联的。 Karena dalam Lukas pasal 9 ayat 23 Tuhan Yesus berkata, 因为在路加福音第9章 barang 23节，耶 siapa mau 稣说 mengikut aku, 什么人要跟从 ia 我， harus menyangkal dirinya, 他就要死己， dia harus memikul salib 他就要背十字架 dan，mengikut aku setiap 然 hari. 后才跟从我。 Saudara-saudara, menyangkal diri, memikul salib, 背十字架死己， itu adalah panggilan untuk 是 menderita. 神呼召我们能够进入到苦难里面 Nah。Tuhan Yesus katakan, barang siapa malu mengikut aku, menderita bagiku, 耶稣说，什么人跟从我的时候而感觉到羞耻， aku juga akan malu mengakui orang itu kelak ketika aku datang di dalam 当我 kemuliaan. 从荣耀中降临的时候，也要因着他而感觉到羞耻。 Saudara-saudara, mungkin kita pernah mendengar cerita tentang Bishop Polycarpus. 我们曾经听过一位主教 Polycarpus， Saudara, Polycarpus hidup sekitar tahun 156, pertengahan abad yang kedua, 156. 那么他是在中世纪156年那里。 Nah, Polycarpus Dan- adalah murid langsung dari Rasul Yohanes. Polycarpus 是约翰的门徒， Dia adalah pemimpin gereja di Efesus. 他是以弗所教会的领袖。 Polycarpus dikenal sebagai orang yang sangat beriman kepada Kristus. 那么他是一位很有信心的 Satu 人。 hari dia ditangkap, 那么有一天他被抓 dia 了， dipenjarakan, 被下到监牢里， dan dia divonis akan dihukum mati oleh karena imannya kepada 然 Kristus. 后因着他的信心，他要被处死。 Sebelum dia dihukum mati dalam perapian yang menyala-nyala, 那么他面对那个那个很烈的火，然后他要被 Polycarpus 处死 punya 的时候， kesempatan untuk berkompromi. 他有机会可以妥协。 Dia diminta untuk menyangkali imannya kepada Kristus. 那么他被要求在众人的面前否认对基督的信心。 Jika ia melakukan itu, maka dia akan dilepaskan dari hukuman mati. 若是他要做到这件事的话，他可以免于这个处死。 Saudara-saudara, Polycarpus tahu itu satu tawaran yang menarik. Polycarpus 知道那个是很吸引人的一 Daripada dia 个 harus 条件 mengalami，penderitaan yang begitu berat. 虽然他将要面对一个很
大的苦难， Dia harus mati ke dalam perapian, dihukum di dalam perapian Yo. yang menyala-nyala. 被处死在那的烈火里面。 Tetapi Polikarpus berkata, 但是波利卡布说 puluhan tahun saya mengikut Yesus. 我跟随主这几年了， Dia tidak pernah mengecewakan aku. 他从来没有让我失望， Masakan sekarang aku harus mengecewakan dia. 我怎么能够在这一刻让他失 Dengan 望？ kepala yang tegak, 他很 dengan 安 hati 守 yang bersuka cita, 他心里充满喜 hati 乐， yang gembira. 充满快乐的心。 Polikarpus berjalan di dalam perapian yang menyala-nyala. 波利卡布斯就走进那烈火里面。 Saudara-saudara, Polikarpus tidak malu. 弟兄姐妹，波利卡布斯他不害羞， Sekalipun dia harus menderita oleh karena 虽 Kristus. 然他要因嫉妒而受苦， Tapi justru dia memakai momen itu untuk mempermuliakan Allah 但是 melalui penderitaan. 他用这个机会来荣耀神的名。 Saudara-saudara, apapun kesulitan, kesukaran, penderitaan hidup yang kita alami 弟兄姐 hari 妹，我们无论经历什么样的困难苦难， ini, jika itu terjadi oleh karena iman kita 都 kepada 是 Kristus, 那都是因着我们的信心而引起的。 kita tidak perlu malu. 我们不需要感觉到羞耻， Tapi justru kita menggunakan penderitaan itu 但是能够用这个苦难 untuk kita boleh memuliakan Allah di dalam hidup kita. 来荣耀神的名。 Alasan yang terakhir, 最后一个原因， mengapa kita harus merayakan penderitaan di dalam Kristus? 为什么要在基督里面欢庆苦难呢？ Karena dalam penderitaan yang kita alami oleh karena Kristus, 因为我们是因基督而受苦， kita dapat berserah dalam pemeliharaan Allah yang setia. 我们能够把我们的一切交托给神忠心的保守。 Saudara-saudara, itu yang dikatakan di dalam ayat 19. 那是在19节那里提到的。 Alkitab berkata, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. 所以，那照神旨意受苦的人，要一心为善，将自己的灵魂交于那信实的造化之主。 Saudara-saudara, Rasul Petrus mengingatkan para penerima suratnya 彼得提醒受信的人， yang sedang menderita oleh karena iman mereka kepada Kristus, 他们因着信心而受苦， supaya di tengah-tengah penderitaan yang begitu hebat yang mereka alami, 让他们经历那大苦难的时候， mereka menyerahkan jiwa mereka kepada Pencipta yang 他 setia. 们能够把灵魂交于那信实的造化之主。 Saudara-saudara, kata menyerahkan di dalam ayat ini, 那么，在这里所提到的交 ini 予 adalah sebuah istilah yang biasa dipakai di dalam dunia ekonomi. 是在这个经济的事件里面提到的， Yaitu mendepositokan. 就是把它储存、 Deposito. 储存、储 Tahu 蓄、 deposito? 储 Pasti 蓄。 tahu. Siapa yang punya deposito? Mungkin kebanyakan dari kita punya deposito. Pertanyaan saya, 现在要问的， mengapa kita mendepositokan uang kita di bank? 为什么要把钱储蓄到银行呢？ Kenapa kira-kira? Satu, dapat bunga. Yang kedua, 有利息、 aman. 安全。 Saudara-saudara, Alkitab mengatakan, 圣经告诉我们， waktu kita menderita oleh karena Kristus, 当我们因基督受苦的时候， depositokanlah jiwamu kepada Allah Pencipta yang setia. 让我们把我们的灵魂储存到那信实的 Serahkanlah 主 jiwamu 那里， kepada Allah Pencipta yang setia. 把我们的灵魂交于那信实的造化之 Di 主。 tengah-tengah penderitaan seberat apapun yang 无 kita 论 alami, 我们经历何等样的苦难， waktu kita menyerahkan diri kita, 当我们把自己交托给主， waktu kita mendepositokan diri kita ke 当 tangan 我们把自己交在主手中的时候， maka hidup kita akan aman. 我们就会很安全。 Orang boleh membunuh tubuh jasmani kita. 人可以杀掉我们的肉身， Tubuh jasmani kita bisa dihancurkan, bisa dibunuh. 我们的肉身可以被破坏， Tapi jiwa kita aman di dalam tangan Tuhan. 但是我们的灵魂在主的手中是安全的。 Saudara-saudara, merayakan penderitaan. 弟兄姐妹，在苦难中欢庆。 Mengapa kita harus merayakan penderitaan di dalam Kristus? 为什么要在基督里面欢庆苦难呢？ 5 alasan yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita hari ini. 那么今天神的话告诉我们5件事， Khususnya dari 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 19. 就是在彼得前书第4章12到19节。 Alasan yang pertama, 第一个原因，
karena itu adalah ujian iman bagi kita. 那是信心的考验。 Yang kedua, karena kita beroleh kemuliaan, berbagian dalam kemuliaan Dia. 第二，我们在基督的荣耀里面有 Yang 份。 ketiga, karena ada Roh Kudus di dalam diri 第 kita. 三，因为有圣灵在我们里面。 Yang keempat, kita dapat mempermuliakan Allah melalui penderitaan. 第三，能够在苦难中荣 Dan 耀 yang 神的 kelima, 名。 kita dapat berserah kepada 第五， Allah. 我们可以把灵魂交托在神 Alkitab 的手。 berkata, 圣经说， bersukacita, 你要欢喜快乐， bergembiralah, 你要快乐， berbahagialah 你要感觉到幸福 jika。kamu harus menderita karena nama Yesus. 当我们能够为主的名而受苦的时候， Selamat merayakan penderitaan di dalam Kristus. 让我们正是能够在苦难中欢庆。 Kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapa kami yang di sorga, 我们在天上的父， kami bersyukur untuk firman. 我们感谢你今天赐给我们的真理。 Mungkin firman ini sulit untuk kami mengerti. 可能我们很不容易明白， Mengapa penderitaan terjadi dalam hidup kami? 我们为什么会经历苦难呢？ Mengapa ada kesukaran pergumulan yang harus kami alami 为 dalam 什 hidup 么我 kami? 们要在生活中经历许多的 Tapi 挣 hari 扎？ ini firman-Mu boleh mengingatkan 但 kami. 是今天你的真理提醒我们， Penderitaan itu kami alami oleh karena iman kami kepada Kristus. 因为我们因着我们的信心，我们经历苦难， Patutlah bagi kami untuk bersukacita, 我们配得欢 untuk 庆， bergembira, 配得喜乐， untuk berbahagia, 配得感觉到幸福， untuk merayakannya di 让我 dalam. 们能够在苦难中欢庆。 Biarlah firman-Mu menguatkan kami, 但愿你的真理能够坚固我们， menguatkan seluruh jemaat 能够坚固所有的弟 di 兄姐 tengah 妹。 pergumulan bahkan penderitaan hidup yang mereka alami. 当我们经历苦难的时 Mereka 候， sungguh-sungguh boleh mengerti apa maksud Tuhan di dalam 我 hidup. 们正是能够明白在苦难中你的旨 Sebentar kami 意。 akan masuk di dalam perjamuan Tuhan. 我们要进入到圣餐， Biarlah Tuhan juga boleh memberkati perjamuan yang akan kami lakukan. 求主你祝福我们领受的圣餐， Tuhan dipermuliakan, 你的名被荣耀， mendatangkan berkat bagi kami. 能够给我们 Dalam 祝 nama 福。 Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami 奉耶稣 mengucap. 的名，我们祷告， Amin. 阿门。 是